Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nurhayati Fatmi binti Talib selaku pensyarah, rakan-rakan seperjuangan, kami daripada kumpulan 2 akan membincangkan tajuk konsep manusia sebagai khalifah. Saya selaku pembincang utama Muhammad Syafiq Amin. Saya pembincang kedua Muhammad Faiz Hafiz. Saya pembincang ketiga Muhammad Kudus bin Ghaffar. Saya pembincang keempat Muhammad Izzah Harib. Saya pembincang kelima Muhammad Syekmal. Akan definisi sebagai khalifah. Khalifah ialah pada segi bahasa ialah pengganti, iaitu berganti Nabi Muhammad SAW dalam pengurusan pentadbiran dan pengurusan agama. Yang kedua, ciri-ciri khalifah. Ciri-ciri khalifah terbahagi kepada 3. Sebenarnya banyak, tapi saya bentang 3 saja. Yang pertama, memiliki keadaan fizikal yang sempurna. Maksudnya tidak cacat, sempurna. Yang kedua, cekap membuat keputusan. Maksudnya dalam pentadbirannya tidak ada keraguan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, adil dalam pentadbirannya. Dalam setiap urusan yang dijalankan mesti dah berlaku adil. Membacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ayat ini berkaitan dengan tajuk saya, khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan tajuk syarat-syarat untuk khalifah. Syarat yang pertama, seorang itu haruslah beragama Islam. Jadi, untuk memimpin sebuah negara Islam, seorang itu haruslah beragama Islam. Syarat yang kedua pula, seorang itu haruslah balik. Dia kerana mengikut sahabat-sahabat Nabi, seorang itu haruslah balik dan mencapai tahap kematangan dewasa. Syarat-syarat yang ketiga pula, seorang itu haruslah seorang lelaki yang untuk memimpin sebuah negara Islam, seorang itu haruslah beragama Islam, balik dan lelaki. Syarat yang keempat pula, seseorang itu haruslah adil. Kerana adil adalah kemampuan atau naluri yang terdapat pada peribadi seseorang yang akan membawanya untuk bertakwa dan menjaga keperluan dan maruah. Seluruh sahabat tanpa terkecuali adalah bersifat adil sesuai kesepakatan pada ulama. Tajuk yang kedua pula, saya akan memberikan tentang tugas dan tanggungjawab khalifah. Antara tugas dan tanggungjawab khalifah adalah imamah, iaitu menjalankan pentadbiran sesuai Al-Quran dan hadis. Khalifah bertugas untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia berpandukan Al-Quran dan hadis bagi membawa kebahagiaan pada dunia dan akhirat. Selain itu, menjalankan perundangan Islam seperti melaksanakan perundangan Islam dengan melaksanakan undang-undang ikut Al-Quran dan Sunnah seperti hukum hudud, kisah dan fazlul. Khalifah juga bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dilaksanakan dengan adil dan saksama tanpa sebarang unsur penipuan, penindasan dan kezaliman. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. 3.
Assalamualaikum. Okey, saya akan mengutangkan tanggungjawab manusia kepada Allah dan Rasul. Okey, tanggungjawab manusia kepada Allah dan Rasul ialah mentaati segala perintahnya. Contohnya dengan solat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, meninggalkan segala larangannya, iaitu janganlah kita berzina, janganlah kita memakai anak yatim dan sebagainya. Dan yang ketiga, beramalkan sunnah Rasulullah seperti bersudi, bersuh dan lain-lain. Seterusnya, tajuk tanggungjawab rakyat kepada pemerintah negara. Yang pertama, bekerjasama dalam membanteras kemungkaran. Contohnya, kita sebagai rakyat di Malaysia ni, kita perlulah bersatu padu. Sekiranya kita nampak sesuatu kesalahan jenayah, kita hendaklah melaporkan kepada pihak atasan. Yang kedua, menghormati kebebasan beragama. Seperti yang kita tahu, kat Malaysia ni banyak agama yang dianuti, seperti Islam, Hindu, Kristian dan sebagainya. So, kita kenalah menghormati. Yang ketiga, menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya kita dapat menjadi contoh yang terbaik untuk generasi-generasi pada masa kini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi seterusnya saya akan bentangkan ialah hak rakyat dengan pemerintah. Yang pertama ialah hak memilih pemerintah. Rakyat di Malaysia ini bebas untuk memilih pemerintah yang akan mentadbir negara Malaysia. Hal ini kerana rakyat mempunyai hak asasi untuk menentukan pemerintah yang akan mentadbir negara Malaysia. Contohnya, rakyat yang berumur 18 tahun ke atas berhak mengundi untuk menentukan pemerintah yang bakal mentadbir negara. Isi yang kedua ialah hak mendapat pendidikan. Hak mendapat pendidikan adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Pada masa ini, terdapat pelbagai isu di mana ibu bapa enggan menghantar anak mereka ke sekolah kerana disebabkan alasan yang tidak munasabah. Perkara itu telah melanggar hak asasi manusia kerana tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Isi yang terakhir ialah hak kebebasan bersuara dan memberikan pendapat. Setiap rakyat di Malaysia berhak memberikan pandangan serta pendapat mereka yang boleh menggerakkan Malaysia ke arah negara yang lebih maju. Selain itu, dengan pandangan yang mereka berikan, sekaligus dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju seperti dan seiring dengan negara yang maju seperti Korea, Jepun dan negara di Eropah. Sekian itu saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan implikasi mengabaikan tugas seorang khalifah. Yang pertama, melemahkan tamadun yang mempunyai nilai-nilai murni. Masyarakat akan hidup dalam keadaan tunggang langgang dengan melakukan maksiat, contohnya minum arak dan berzina. Hal ini disebabkan kerana tidak mempunyai seorang ketua yang mampu membimbing dan menasihat manusia ke arah kebaikan. Yang kedua, berlaku kezaliman yang merajalela di dunia ini dengan berlakunya kekacauan dalam kehidupan seharian. Contohnya, penindasan terhadap orang Islam, iaitu orang Islam Rohingya yang dibunuh hanya kerana tidak mahu keluar daripada agama Islam. Hal ini terjadi kerana segelintir manusia yang mengabaikan tugas sebagai seorang khalifah. Yang terakhir, berlakunya perpecahan. Contohnya, berlaku pergaduhan antara kaum. Hal ini terjadi disebabkan kelemahan seorang manusia yang bergelar khalifah dalam menggalas tanggungjawab memimpin umat manusia. Sekian. Rumusan yang dapat saya simpulkan daripada tajuk ini ialah, yang pertama, kita dapat mengetahui definisi khalifah. Yang kedua, kita dapat mengetahui ciri-ciri khalifah. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi khalifah.
Dan yang keempat, tugas dan tanggungjawab khalifah. Yang kelima, implikasi pengabaian tanggungjawab khalifah. Sebagai kesimpulan yang saya peroleh, khalifah ialah seorang individu penting bagi menggerakkan sebuah organisasi, sebuah negara dan sebagainya. Kerana khalifah ialah orang yang akan menggerakkan dan mengetuai sesuatu organisasi. Jika tiada khalifah, organisasi akan menjadi huru-hara dan tidak tentu arah. Sekian itu saja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kita semua. Hakikatnya, kedua datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.